Buletin Didik 12 Ogos bersama saya Tarusdi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 50% jumlah populasi dewasa di negara ini telah menerima sekurang-kurangnya satu dos suntikan vaksin COVID-19, manakala 40.7% atau lebih 9.51 juta lagi sudah melengkapkan vaksin masing-masing sehingga semalam. Berdasarkan data Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJEV, secara lebih tepat 16.34 juta individu atau 69.8% populasi dewasa sudah menerima satu dos suntikan. Ia selepas 497,352 dos diberikan semalam, termasuk 269,846 dos kedua. Selangor mencatat pemberian dos kedua harian tertinggi dengan lebih 84,912, diikuti Kuala Lumpur 44,613 dos. Johor pula memberi 32,405 dos, Sabah 19,914 dan Sarawak 16,340. Dengan penambahan vaksin harian itu, jumlah kumulatif pemberian vaksin dalam negara kini lebih 25.86 juta dos. Sementara itu, kes positif COVID-19 hari ini melonjak melebihi 20,000 iaitu 21,668. Peningkatan kes hari ini menjadikan jumlah jangkitan keseluruhan kini lebih 1.3 juta sejak wabak itu dikesan Januari tahun lalu. 7 negeri turut merekodkan kes melebihi 4 angka. Selangor masih mencatat kes tertinggi iaitu 6,278, diikuti Kuala Lumpur 2,436, Kedah 2,143 dan Sabah 2,052 kes. 3 lagi negeri dengan rekod kes 4 angka ialah Johor, Pulau Pinang dan Sarawak. Dalam pada itu, kadar kebolehjangkitan COVID-19 pada jangkaan mengikut kes harian untuk seluruh negara adalah 1.06. Penganut agama selain Islam yang ingin ke rumah ibadat yang lengkap 2 dos suntikan Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca mestilah melepasi 14 hari dari tarikh suntikan 2 dos. Manakala bagi jenis vaksin yang hanya memerlukan 1 dos suntikan iaitu Johnson & Johnson juga CanSino, penganut berkenaan hendak melepasi 28 hari dari tarikh suntikan. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya menyelaras SOP bagi pembukaan rumah ibadat selain Islam dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara PPN bagi kemudahan penerima vaksin lengkap selaras dengan pengumuman kerajaan 8 Ogos lalu. Antara syarat yang telah ditetapkan bagi negeri di fasa 1, aktiviti keagamaan di rumah ibadat dibenarkan terhad kepada 50 orang pada satu-satu masa. Manakala SOP dalam negeri di fasa 2 juga terhad kepada 50 orang pada satu-satu masa. Namun untuk fasa 3, had kehadiran tertakluk kepada saiz ruang rumah ibadat. Datuk Halimah juga mengingatkan semua rakyat untuk sentiasa menjaga kebersihan diri, memakai pelitup muka dan memastikan penjarakan fizikal dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19 di negara ini. Kerajaan akan melancarkan aplikasi pemetaan capaian internet dalam masa terdekat. Ia sebagai panduan kepada pengguna untuk memilih syarikat telekomunikasi telco yang menyediakan perkhidmatan internet terbaik. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata aplikasi berkenaan menjadi pemudah cara kepada pengguna untuk mendapatkan perkhidmatan berkualiti daripada syarikat telekomunikasi sedia ada di negara ini. Pembangunan aplikasi itu jelasnya adalah hasil daripada mesyuarat berkala yang diadakan bersama telco yang sering membincangkan mengenai pelan jalinan digital negara Jendela. Tanda berbaju ada butangnya. Butang tersingkap, dada terdedah. Tanda bermalu ada pantangnya. Pantang bercakap membawa fitnah. Bertemu kembali. Dengan pengalaman pembelajaran dan pembelajaran dari rumah ketika ini, pihak sekolah banyak memanfaatkan cuti umum dengan pengisian berfaedah secara maya. Antaranya cuti awal Muharram baru-baru ini. Inisiatif diambil Sekolah Kebangsaan Sungai Besi yang mengadakan program Ma'al Hijrah peringkat sekolah bersama penduduk sekitar kawasan itu. Program bertujuan mendedahkan murid dan masyarakat setempat tentang peristiwa yang membawa kepada penghijrahan Nabi Muhammad SAW yang boleh dijadikan iktibar dan pedoman dalam kehidupan seharian.
Guru Besar SK Sungai Besi Puan Atnawati Abu Hanifah berkata, program juga diharap dapat membuka minda murid tentang betapa perlunya hijrah dalam kehidupan, terutama ketika pandemik COVID-19 ini yang menuntut kita berhijrah ke cara hidup baharu. Dianjurkan secara langsung dalam talian melalui YouTube. Antara aktiviti yang diadakan ialah segmen berselawat dan membaca Al-Quran bersama penonton di rumah masing-masing selain ceramah dan nyanyian nasyid bersama tetamu jemputan. Siaran juga diselangi kuis Ma'al Hijrah yang membuatkan murid bersama sehingga akhir program untuk memenangi pelbagai hadiah berbentuk gadget untuk menyokong proses PDPR. Bella Bot berkhidmat sebagai penghantar makanan dan penjaga kepada pesakit kanak-kanak. Itulah fungsi robot berbentuk kucing yang menceriakan suasana ward pediatrik di hospital selain antara usaha mencegah jangkitan COVID-19. Bella Bot yang mempunyai 4 rak untuk menempatkan dulang makanan turut dilengkapi sistem navigasi yang membolehkan ia menghantar sendiri makanan selain mampu mengelak halangan di hadapannya. Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Perubatan Sunway, Brian Lin berkata, ketika ini pihaknya menjadi hospital pertama di Malaysia yang menggunakan teknologi robot itu. Berikutan negara berdepan pandemik COVID-19, pihaknya berusaha mencari kaedah inovatif untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada pesakit dan pada masa sama memastikan keselamatan mereka terjamin. Untuk permulaan, 4 Bella Bot diperkenalkan dengan kos keseluruhan berjumlah RM250,000. Penggunaan teknologi yang semakin popular itu juga membantu meringankan beban kaki tangan sedia ada. Selain itu, katanya kaki tangan dapat memberi lebih tumpuan kepada penjagaan pesakit terutama ketika waktu puncak, sekaligus membantu meningkatkan kecekapan operasi secara keseluruhan. Minat mendalam dalam bidang penternakan kambing membuatkan Nur Anisah Nosyam, 21 tahun, sanggup melupakan aktiviti sosialnya. Lebih membanggakan apabila daripada asal cuma untuk menolong bapa je, dia kini sudah memiliki ternakan kambing sendiri. Alah bisa tegal biasa. Selepas 3 tahun, hampir semua kerja membabitkan ternakan kambing mampu dilakukan oleh Nur Anisah. Nur Anisah jelas tidak kekot dalam setiap kerjanya. Tambahan pula rutin ini dilakukan setiap hari. Jika ada kelapangan, adiknya akan membantu. Melangkah ke hadapan, Nur Anisah bercita-cita menjadi usahawan dalam bidang ternakan. Saya minat ni sebab benda ni daripada arwah atuk saya lagi. So daripada keturunan lah kan. So saya pun ada minat juga. Saya start kerja dengan ayah saya daripada habis sekolah. Lepas tu saya tolonglah, kita kerja sambil tolong kan. Sampailah sekarang. Berbekalkan modal yang dikumpul sendiri dan demi memastikan cita-citanya tercapai, Nur Anisah membeli 2 ekor kambing daripada bapanya untuk diasingkan sebagai miliknya sendiri dan ditempatkan dalam kandang khas. Sejak itu dia mula menambah beberapa lagi ekor kambing untuk diternak. Antara kambing yang diternak oleh Nur Anisah adalah daripada jenis Boer, Jumna Pari dan Farel. Tugasnya lebih mudah kerana kandang kambing ini terletak berhampiran rumah keluarganya di Kampung Rantau Panjang, Masjid Tanah Melaka. Saya ada bela kambing saya sendiri. Saya guna daripada duit saya kerja dengan ayah saya lah. Daripada gaji saya beli satu kandang ni kambing saya dengan sebelah sana. Kerja ini membuatkan Nur Anisah mula lali dengan bau hamis kambing. Seawal jam 8 pagi, dia mula memberi makan kepada ternakannya. Selain itu, tahap kesihatan haiwan ternakan itu perlu sentiasa dipantau selain pemilihan jenis makanan yang perlu diberi perhatian. Ini termasuk jenis makanan tambahan lain seperti kacang soya khas dan dedak selain rumput napier serta daun kelapa sawit. Sikap ringan tulang Nur Anisah meningkatkan potensinya sebagai bakal usahawan. Pada waktu terluang, dia membantu menjaga lembu serta kerbau yang dimiliki bapanya pula. Sebenarnya pada saya lebih suka kerja sendiri daripada kerja luar. Sebab saya ada masa saya sendiri.
saya minat kerja ni. So benda ni macam kita kalau minat benda ni takkan menyusahkan kita. So adalah benda ni ada masa depan lebih pada kalau kerja luar kan. Kalau kerja luar kita belajar tak tinggi mana. So kalau kerja luar dia kurang sikit lah. Kalau daripada sini kita ada duit gaji, kalau ada kambing sendiri kita boleh jual kambing kita. Daripada situ kita dapat duit lebih. Tips untuk kekal bermotivasi semasa anda mengikuti kelas dalam tarian. Yang pertama, kita kena anggap bahawa kelas dalam tarian tu sama seperti kelas bersemuka. Bangun awal pagi, makan, pakai baju elok-elok dan duduk di tempat yang elok untuk anda betul-betul bersedia mengikuti kelas tersebut. Yang kedua, anda kena sentiasa berinteraksi, berkomunikasi dengan cikgu semasa dalam kelas tersebut. Sekiranya cikgu tanya soalan, anda kena jawab soalan. Cikgu buka ruang untuk anda bertanya soalan, maka anda bertanya soalan kepada cikgu anda. InsyaAllah anda pasti jadi pelajar yang cemerlang. Jaga diri, hiasi pribadi. Samsung Electronics Company Limited memperkenalkan perubahan terkini dalam inovasi peranti boleh lipat premium menerusi dua telefon pintar baharunya, Galaxy Z Fold 3 5G dan Galaxy Z Flip 3 5G. Pelancaran Global Galaxy Unpack Get Ready to Unfold berlangsung secara maya. Kedua-dua telefon pintar boleh lipat ini dilengkapi dengan IPX8 menjadikannya rintang air beserta Corning Gorilla Glass Victus yang paling utuh untuk melindunginya daripada calar jika terjatuh. Hadir dengan 3 pilihan warna klasik, Phantom Black, Phantom Green dan Phantom Silver. Paparan Infinity Flex 7.6 inci tanpa gangguan dan mempunyai sokongan S Pen yang pertama kali buat peranti boleh lipat. Bagi mereka yang mencari lebih banyak pilihan untuk menyesuaikan dengan gaya tersendiri, Z Flip 3 adalah peranti yang ideal dengan reka bentuknya yang bergaya, kompak dan mudah dibawa. Turut menyertai siri Galaxy Z adalah Galaxy Buds 2, fon telinga tanpa wayar yang direka untuk keselesaan dipakai sepanjang hari dan memberikan kualiti bunyi premium kepada pengguna telefon pintar, tablet atau jam pintar Galaxy. Pada masa yang sama, Samsung turut melancarkan Galaxy Watch 4 dan Galaxy Watch 4 Classic, jam tangan pintar pertama yang menampilkan Wear OS, dibina bersama dengan Google dan dilengkapi dengan One UI Watch. Syarikat Mattel Incorporation melancarkan koleksi istimewa anak patung Barbie Elvis Presley yang sebagai memperingati raja rock and roll itu. Patung Barbie ini menggunakan jumpsuit American Eagle khas Presley yang menampilkan batu perhiasan berwarna-warni. Ia turut dilengkapi boot dan gaya rambut penyanyi yang pernah popular dengan lagu Suspicious Minds dan Heartbreak Hotel itu. Jumpsuit berkenaan pernah digayakan Presley dalam beberapa persembahan konsertnya. Penyanyi legenda itu meninggal dunia pada 16 Ogos 1977. Tayangan filem Blackpink merekodkan hampir 1.5 juta penonton di seluruh dunia. Blackpink The Movie ditayangkan di 100 negara dan 3,000 pawagam mulai 4 Ogos lalu. Jualan tiket tertinggi dicatatkan di Mexico, Amerika Syarikat, Turki, Brazil dan Jepun. Menerusi laporan, ia dijangka ditayangkan di beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand dan Malaysia tidak lama lagi, bergantung kepada kelonggaran SOP COVID-19 di negara-negara terbabit. Blackpink The Movie memaparkan perjalanan anggota kumpulan K-pop itu selama 5 tahun. Ia sebahagian daripada projek sambutan ulang tahun ke-5 mereka tahun ini. BTS pula disahkan tercalon dalam anugerah muzik video MTV hari ini menerusi 5 kategori. Antaranya kumpulan K-pop terbaik bersaing dengan Monsta X, Blackpink, Seventeen, Twice dan Idol. Lain-lain kategori ialah lagu terbaik Dynamite serta lagu pop terbaik, koreografi terbaik dan suntingan terbaik menerusi lagu Butter. Dengan 5 pencalonan ini, BTS adalah kumpulan dengan nominasi tertinggi pada edisi kali ini. Anugerah muzik video MTV akan berlangsung di New York pada 12 September nanti. Pemenang dipilih menerusi undian secara online di laman sesawang rasmi MTV.
Assalamualaikum. Hai, saya Cikgu Dena. Saya ingin berkongsi tips bagaimana murid menguasai huruf kecil dengan mudah dan menyeronokkan, iaitu dengan menggunakan watak haiwan dalam memperkenalkan huruf tersebut kepada murid-murid. Iaitu huruf yang rendah menggunakan watak seekor kura-kura, bagi huruf yang tinggi menggunakan watak seekor zirafah dan huruf yang berekor menggunakan watak seekor kucing. Cara ini juga membantu murid untuk menulis dan membentuk tulisan dengan betul dan cantik. Pembelajaran yang menyeronokkan memberi kesan yang positif kepada murid-murid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sukan. Perebutan gelaran juara bagi saingan Liga Premier 2021 semakin rancak dengan Terengganu FC2 berjaya merampas kedudukan teratas daripada Negeri Sembilan FC. Sekaligus seri tanpa jaringan dengan Perak FC2, ia sudah memadai buat TFC2 untuk naik ke kedudukan teratas berbaki 4 perlawanan. Sementara itu PDRM FC dan JDT2 kekal di kelompok 6 terbaik selepas mencatat putusan seri 2-2. TFC2 terpaksa bekerja keras ketika melayan kunjungan Perak FC2 di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu. Sekalipun lebih mendominasi permainan pada babak pertama, tuan rumah jelas bergelut untuk merobek gawang pelawat yang lebih banyak bertahan di kawasan sendiri. Kekal 0-0 tamat separuh masa pertama, TFC2 berpeluang memecah kebuntuan gol minit ke-57 apabila dihadiahkan sepakan penalti. Namun sepakan yang diambil Muhammad Izan Syahmi Mustafa bukan sahaja dinafikan penjaga gol Perak FC2 Ahmad Syazwan Syazani Ahmad Syafi'i, malah sepakan susulan pemain itu juga dibatalkan kerana terlebih dahulu terkena tangan walaupun berjaya menghasilkan jaringan. Tiada gol mampu dijelmakan kedua-dua pasukan sehingga tamat permainan, menyaksikan TFC2 dan Perak FC2 terpaksa berkongsi satu mata. Ia tetap menceraikan TFC2 apabila berjaya merampas kedudukan teratas daripada Negeri Sembilan. Mereka berkongsi 29 mata, namun kelebihan jaringan memihak TFC2. Di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, PDRM FC dan JDT2 turut berkongsi satu mata. JDT2 terlebih dahulu di depan menerusi jaringan pemain muda Gabriel Nistroy Tamin minit ke-30. Namun 5 minit berselang PDRM berjaya menyamakan kedudukan satu sama hasil jaringan Nabil Ahmad Lakpi. Bersambung babak kedua, giliran PDRM memimpin permainan apabila Bruno Suzuki berjaya meledak gol kedua. Bagaimanapun hasrat PDRM untuk mencatat kemenangan kedua berturut-turut tidak kesampaian apabila Gabriel Nistroy sekali lagi cemerlang menyumbat gol untuk membantu JDT2 meraih satu mata berharga. Keputusan seri 2-2 itu menyaksikan JDT2 dan PDRM kekal di kedudukan ke-4 dan 6 liga. Chelsea meraih suntikan semangat menjelang musim baharu Liga Perdana Inggeris hujung minggu ini apabila muncul juara Piala Super UEFA. Skuad bimbingan Thomas Tuchel itu meraih kejayaan selepas menewaskan Villarreal menerusi sepakan penalti 6-5 selepas aksi 120 minit berkesudahan seri 1-1. Piala Super UEFA menemukan pemenang Liga Juara-Juara Eropah Chelsea dengan juara Liga Eropah Villarreal di Belfast, Ireland Utara. Beraksi di hadapan 20,000 penyokong, Chelsea terlebih dahulu menyingkap gol pembukaan menerusi Hakim Ziyech minit ke-27. Bagaimanapun kelebihan itu gagal dipertahankan The Blues apabila Villarreal menyamakan kedudukan hasil jaringan Gerard Moreno minit ke-73. Tiada tambahan gol mampu dihasilkan kedua-dua pasukan termasuk aksi di masa tambahan, lalu pemenang terpaksa ditentukan menerusi sepakan penalti. Penjaga gol simpanan Kepa Arrizabalaga muncul wira Chelsea apabila berjaya menafikan dua sepakan penalti pemain Villarreal, Aissa Mendy dan Raul Abiol sekaligus membantu The Blues menjuarai Piala Super UEFA. Untuk rekod ini kali kedua Chelsea memenangi Super UEFA selepas kali pertama pada 1998. Lebih manis bernama ini pastinya menuntut semangat Chelsea menjelang aksi Liga Perdana Inggeris musim baharu menentang Crystal Palace 14 Ogos ini. Baik, mengakhiri buletin didik, saksikan robot dinamakan Tom yang menggunakan teknologi GPS dan kecerdasan buatan atau AI bagi membantu petani di London di ladang di United Kingdom. Saya Tarish Muhammad Nazir, salam hormat dan Assalamualaikum.